Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, okay, hari ni hari Jumaat 5th of May. This is a special day for me. Hari ni lain sikit lah because nampak tak topi ni. Ni in appreciation to my youngest boy . Ni dia beli ni guna duit raya dia sendiri as my birthday present . So ini my birthday present from Koyit , the youngest one. So hari ni I pakai semua apa benda semua diorang korbankan, my 3 children, diorang korbankan duit raya diorang sendiri to buy present for my birthday . So yang ni from Koyit, topi ni dia kata because I like suka bola sepak, jadi dia beli topi bola sepak for me. So dia dah pesan dah tadi sebelum pergi sekolah. Jadi hari ni buat video pakai topi Koyit beli. Okay, so kena pakai lah. And then yang ni cushion untuk lapik wheelchair ni Koyum beli. And then Khalif nombor 2 dia beli tuala tadi, dah pakai dah tadi, mandi pagi tadi. So hari ni semua pakai semua present from all my children . Thank you so much . Tolong doakan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, beriman dan bertakwa, insyaAllah. Amin. So hari ni I nak share, I wanted to share on pest and disease control today. Tapi I terlupa yang sebenarnya sebelum I boleh share pasal pest and disease control ni, I need to share something else first. Pasal kalau I terus share pasal pest and disease control ni, nanti ada kemungkinan there are some parts of it yang mungkin tuan-puan semua tak boleh nak faham. So today I akan share dulu mengenai plant family, plant family, keluarga tanaman. Pokok pun ada keluarga juga, tanaman pun ada keluarga dia juga. So that is my topic for today, plant family. Tapi sebelum tu please check ada featured link kat sini. This link is nanti bila-bila senang nanti kejap lagi please check this featured link ni. This link is for information for any sincere contribution daripada tuan-puan. Ada apa-apa semangat ikhlas daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga untuk kami sekeluarga, dan juga ada link kepada semua online store kami dekat dalam featured link tersebut. Store Lazada and store Shopee, both ada kat situ. Jadi and please also klik share dekat sini untuk share with your circle of family and friends. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so kita continue. So what is a plant family? Apa maknanya plant family? Plant family ni maknanya sekumpulan tumbuhan tu dengan keluarga dia yang tersendiri, keluarga dia masing-masing. Dia ada setiap tumbuhan, dalam dunia horticulture ni, dalam dunia tanaman ni, setiap jenis tanaman dekat dalam dunia ni, tak kira besar sebesar balak ke. Wih, apa dia? Allahu Akbar. Tengah live ni. Oh ya ke? Sorry. Ada orang surprise hantar kek. Sorry. Ya ke? Happy birthday to nak tengok Daddy. Happy birthday. Okay, tunjuk sikit. Sekejap. Sorry, orang main hantar surprise. Okay, sorry for the interruption. Tu dia. Thank you so much. Daripada siapa ni? Daripada adik. Daripada adik. Thank you so much, my one and only little sister. Thank you so much. Thank you. Kalau you tengok ni, terima kasih banyak-banyak. You punya kek ni live on air. Dia surprise, dia telefon seorang main hantar kat depan rumah. Oh ya. Ingat ke siapa telefon? Betul ambil. Sorry. Okay. Thank you so much. Thank you adik. Thank you. Okay, happy birthday sayang. Thank you. Okay. Ni topi Koyit beli ni. Simpan dulu lah surprise lagi. Okay, sorry for the interruption. Okay, kita continue tadi. Plant family, macam saya kata tadi, semua jenis tanaman dekat dalam dunia ni, besar, kecil, halus, besar pokok balak sekalipun, semuanya
belongs in a certain family. Semuanya ada keluarga dia masing-masing, ya. Jadi yang ni yang penting yang kita kena tahu daripada setiap satu tanaman, especially terutama sekali dengan especially apa yang kita nak tanam dekat kita punya garden ni, kita kena tahu dia punya daripada which each of them tu belongs to which family, ya. Kita kena tahu daripada apa yang kita tanam tu belong from which family. Jadi apakah kepentingannya kita nak tahu which apa belong from which family? Ini kejap lagi akan sampai dekat bahagian tu, ya. So how do you know plant family, ya? Plant family ni kita ada dua cara untuk kita mengetahui. Yang cara I guna ni ada dua cara. First, selalunya I akan tengok pada characteristic of the plants, ya. Kalau you berpengalaman, selalu banyaklah tanam pokok daripada dulu sampai sekarang, dah banyak berpengalaman. So you mungkin you boleh you tengok satu tumbuhan tu, satu tanaman tu, you mesti boleh tahu that which family that they belong to hanya dengan melihat karakteristik dia. So I will always look at karakteristik yang paling utama yang tengok ialah daun dia, cara dia tumbuh, and juga hasil yang dikeluarkannya. Okey, so daun dia ni yang paling important lah. Jadi yang nombor satu saya tengok ni daun, ya. So whichever plants that belongs in the same family tu, biasanya dia mesti mempunyai daun yang dengan karakteristik yang sama, ya, sama, bukannya exactly the same, tetapi bila kita tengok tu ada persamaan dia yang tertentu. Contohnya kita tengok pokok cili, okey, cili, tomato, terung adalah daripada same family, ya, same family. Kita tengok daun dia, kita tengok daun cili, daun terung dengan daun tomato, memanglah dia tak betul-betul sama 100% sama, tapi bila kita tengok, kita observe dia ada persamaan di sini dari segi bentuk dia, dan dia punya ciri-ciri dia lah. Kalau kita tengok, kita boleh nampak dia ada persamaan dia tersendiri. Dan juga cara dia tumbuh, ya, pokok cili, terung dan tomato, dia cuma akan tumbuh pada certain height sahaja, dan cara dia tumbuh, cara dia membesar, cara dia membiak, itu semua lebih kurang sama. Jadi ini adalah very telltale sign yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga tanaman ini adalah daripada keluarga yang sama. Okay, so that is one. And then mungkin kita boleh tengok bunga dia. Okay, I'm sure ramai yang pernah tanam bendi, kan? Bendi, ladies finger okra. So bendi, lagi satu, bunga raya pernah tengok? Of course pernah tengok, kan? Bunga kebangsaan negara, bunga raya. Dan pernah tengok roselle, I think pun such a common plant, ramai yang pernah tengok. Dan cuba tengok, I tak boleh nak tunjuk gambar kat sini. Selalunya if I do online Zoom class, I akan tunjuk gambar. Okey, bunga bendi, roselle dan bunga raya, ketiga-tiganya kalau kita tengok sama, ya, dia punya bentuk dia sama, karakteristik dia sama. Dia ada bunga raya, kan, dia ada macam dia ada terjuntai kat depan tu, dia punya debu-debu dia tu. Okey, bendi pun macam tu juga, roselle pun macam tu juga. Jadi bila kita dah tengok benda ni sama, bunga dia sama, jadi mestilah ketiga-tiga tumbuhan ini adalah daripada keluarga yang sama. Bendi, roselle, bunga raya, keluarga yang sama. Okay, ada lagi satu daripada kumpulan bendi, kapas pun daripada keluarga yang sama, kerana bunga pokok kapas tu dia bunga dia sama macam bunga bendi dan bunga roselle. Memang exactly the same. Yang beza dia cuma color dia sahaja. Dia bunga kapas dia punya color putih dan pinkish white. Tapi bunga roselle dia color kemerahan, lebih kepada kemerahan. Dan bunga bendi pun kita pun selalu tengok lah, kuning ada, kan, kuning ada, putih ada, bunga bendi. So tapi semuanya sama, karakteristik dia sama. Jadi maknanya empat-empat ni daripada keluarga yang sama, bunga raya, bendi, roselle and kapas.
So itu cara kita tengok karakteristik dia. Dan lagi satu, cara dia tumbuh. Ke kacang panjang, kacang buncis mestilah daripada keluarga yang sama, kerana cara dia tumbuh, cara dia menjalar, daun dia pun sama, ya. Obviously kacang buncis, kacang bendi daripada keluarga yang sama. Kacang botol pun juga daripada keluarga yang sama, cuma dia punya dia adalah daripada lebih daripada distant relative dia lah, kacang botol. Okay, so that is daripada karakteristik dia. Buah dia, kita tengok buah, setengah-setengah tumbuhan tu dia punya buah tu seakan-akan sama, cuma bentuk dia lain, ataupun shape dia lain, tapi kalau kita tengok sekali imbas dia seakan-akan sama. Jadi ini menunjukkan daripada keluarga yang sama juga. So that is how kita tengok keluarga tumbuhan, plant family, berdasarkan daripada karakteristik dia. And then kalau kita kita tak sure, kita masih lagi tak sure, kita don't trust our own judgement, kita fikir betul ke ni. So kalau kita nak betul-betul jawapan yang tepat, accurate, jadi kita boleh guna satu cara lain, iaitu kita tengok dia punya scientific name of the plant lah. Okey, maknanya kita nak cari scientific name ni, zaman sekarang senang saja, semua di hujung jari, guna Google saja. Kita buka Google, buka telefon, tekan Google dan kita type terus. Type ini pun selalu juga kalau I buat Zoom class, I boleh tunjuk live dalam macam ni. Tapi kat sini I'm sorry, I tak tahu boleh ke tak boleh buat ni. Tapi I try nak bubuh komen pun tak boleh kat sini. So I explain ya, mungkin lepas ni I boleh share dia punya notes ya. Kita boleh buka Google dan type terus dekat search tu nama tumbuhan tu, the common name. Ya, you nak cari chili, you type chili. You nak cari tomato, you type tomato. Okey. Bila you cari dekat dalam Google ni, okay, I tengok dekat dalam I punya komputer ni. Okay, bila kita type nama common name tu, you akan nampak ada satu kotak dekat dalam Google. Dia akan tulis, ada satu kotak tu, dia akan tulis dia punya info mengenai contohnya chili. And then dekat dalam info tu you mesti akan nampak, ataupun you boleh buka dalam Wikipedia pun boleh. And dia akan dekat dalam info tu dia akan tunjuk the scientific name for the plant. Okay, macam scientific name of the plant tu dia ada dua perkataan kan, dua perkataan. Okay, so perkataan yang pertama tu adalah dia punya nama tumbuhan tersebut. Dan perkataan yang kedua tu, the second one, is the family name. Okay, so whatever plant yang you search kat dalam tu, you tengok dekat nama second word dekat scientific name tu, dia mesti sama. Kalau sama, maknanya itulah daripada kumpulan keluarga yang sama. Contohnya chili chili dia punya scientific name saya tak ingat, tapi the second name, the family name is Solanaceae. Solanaceae. That is the family name. And kalau kita buka tomato pula, type tomato pula dekat dalam Google, dan buka Wikipedia, type terung, just type terung je, tak payah nak susah-susah nak fikir nama English ke, nama whatever bahasa ke apa you prefer, apa you comfortable, you tulis kat sana ya. Kalau you prefer English, you type lah eggplant. Kalau you prefer Malay, tulis terung. Jadi akan keluar dia punya nama dia tu. The first tu kita tak payah tengok pun tak apa. The second word tu mesti Solanaceae juga. Ini menunjukkan terung dan cili adalah daripada keluarga yang sama. Ya, guna Google atau Wikipedia sahaja. Ya, Google dan Wikipedia, senang macam tu je. So I hope you're clear on that Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus. InsyaAllah saya boleh jawab terus kat sini. Saya boleh jawab terus kat sini. Ataupun kalau lepas ni nak message terus pun tak apa. Ada dekat dalam link tu juga ada my phone number, my WhatsApp number. So boleh terus kat sini ya. Okay, so that is on cara kita nak menentukan dia punya family name berdasarkan scientific name.
Okey, so yang tu kita dah tahu lah. So jadi kenapa kita nak perlu tahu semua ni ya, family ni. Sebelum ni kita tanam tak pernah tahu pun benda-benda ni semua. So inilah sebenarnya caranya kita nak berkebun dengan bijak, untuk kita buat gardening in a smart way. So bila kita tahu this information ni, jadi kerja kita dekat dalam kebun, dekat dalam garden itu akan jadi lebih mudah kerana beberapa perkara yang kita, maklumat, benda yang kita tahu ni akan memudahkan proses berkebun kita, gardening kita. Kerana nombor satu sekali, bila kita tahu keluarga keluarga tanaman ini, do you know, dalam dunia tumbuhan, dalam dunia horticulture ni, setiap tumbuhan dia ada, bila kita tahu family ni, kita boleh, pertama sekali kita boleh, kebaikannya ialah kita boleh dengan mudah kita boleh kontrol serangga perosak. Serangga perosak kita boleh kontrol dengan mengetahui nama keluarga, kumpulan keluarga tanaman tersebut. Kenapa? Bila ini yang saya kata akan memudahkan proses gardening kita, kerana pest ni, serangga perosak ni, dia bukannya akan simply attack mana-mana dia suka lah. Semua serangga perosak dia ada kegemaran dia tersendiri. Dia ada tumbuhan yang dia akan attack, dan dia ada tumbuhan yang dia tak akan attack. Okey, contohnya let's say aphid. Okey, aphid very common semua orang kalau biasa gardening pasti akan melalui proses diserang oleh aphid. Aphid tu yang putih-putih tu kan, putih-putih macam bila kita tengok dekat bawah daun cili, daun terung, dia akan jadi putih-putih, putih-putih macam bedak-bedak. Kita tengok ni, wow, dia terbang banyak-banyak. Dia halus je, serangga tu halus je, tapi colour putih. Dia akan bersarang dekat bawah daun tanaman kita. I'm sure mana-mana siapa-siapa yang biasa gardening pasti akan melalui perkara ini. Jadi aphid ni sebenarnya, walaupun bila kebun kita diserang, garden kita diserang oleh aphid ni dia tak akan serang semua tanaman ya. Dia cuma akan serang daripada keluarga Solanaceae itu sahaja, iaitu cili, terung dan tomato. 3 ni sahaja. Kalau dekat sebelah pokok terung kita tu ada pokok kobis lah contohnya, kobis. Kalau sebelah pokok terung kita tu ada pokok kobis tu dia takkan kacau. Dia takkan kacau langsung, walaupun betul-betul sebelah kobis tadi ada aphid. Dan ataupun kita tanam kacang ke sebelah dia, kacang panjang, kacang muncis, kita tanam sebelah pokok cili kita ada kacang panjang, dan pokok cili kita tu kena aphid. Aphid tu walaupun penuh dekat pokok cili tu, dia takkan kacau pokok kacang panjang, kerana itu bukan kegemaran dia, itu bukan makanan dia. So that is the importance of kita tahu dia punya family ni. Jadi apa yang kita boleh buat? Jadi bila kita tanam dekat garden kita tu, kita tanam secara selang-seli. Ya, kalau satu bahagian ni kita letak pokok cili, janganlah semua kita letak pokok cili. Ya, janganlah kita buat sebaris 5-6 pokok semuanya cili. Kalau satu kena, semua kena. Jadi kalau kita nak tanam pokok cili banyak-banyak, kita selang-selikan. Contohnya cili jagung, cili sunflower, cili balik kacang, cili lagi timun, berselang-seli. Jadi dia nak aphid tu, dia datang daripada luar, dia datang daripada tempat lain, daripada luar, dia datang nak serang, dia jadi confused. Macam mana dia nak serang? Macam mana aku nak serang? Macam mana aku nak makan? Nampak dia macam, aku tak nampak pokok cabai kat situ, pasal dilindungi oleh pokok jagung tadi, dilindungi oleh pokok sunflower tadi. Jadi dia akan confused, serangga perosak akan confused. Mungkin ada lah juga kan, bukan nak kata 100% tak ada serangan, tapi serangan tu boleh diminimalkan sebabnya kita telah berjaya mengconfusekan serangga perosak tadi. So that is number one untuk kita control pest. Okey, dan kedua, control pest itu pest daripada luar. Dan satu sekarang pest daripada tanah juga kita boleh control dengan mengetahui family tumbuhan ini. Okey, pest daripada tanah ni sebenarnya dia tak akan terus menyerang.
Okey, bila kita yang ni paling common kalau kita tanam dalam pasu, dalam pasu. Kalau kita buat tanaman kita dalam pasu. Contohnya kita tanam cili dalam pasu ni. Okey, so biasanya selepas 4-5 bulan lah, ataupun kita boleh stretch sikit ke 6 bulan, pokok cili kita tu dah kurang sangat mengeluarkan hasil. Dia dah tua, dia punya daun pun dah mula kekuningan, dia taklah sesubur macam dulu. So jadi the most common practice is kita cabut dan kita tanam lain. So jadi selalunya biasanya orang selalu buat, dia cabut pokok cili tu, dia tanam cili lagi. So bila dia tanam cili lagi di tempat yang sama, di pasu yang sama untuk kali yang kedua, dan inilah ketikanya bila serangga perosak daripada dalam tanah akan mula menyerang. Kerana serangga apabila kita mula tanam sesuatu tanaman dekat dalam tu, terus dia akan attract serangga perosak untuk tanaman tersebut, untuk family tersebut daripada dalam tanah. Tetapi dia tak boleh menyerang lagi, kerana dia baru sampai dekat situ, dibawa daripada luar. Yang mungkin dibawa oleh perosak lain daripada luar, atau dibawa daripada angin masuk ke dalam tanah pasu kita tu. Tetapi bila dia sampai dekat sana, dia tak boleh menyerang lagi, kerana dia tak cukup strength lagi, dia tak kuat lagi, dia tak cukup strength lagi, ataupun dia tak cukup kelompok dia punya community dia, masyarakat dia tu tak cukup lagi untuk dia mula menyerang tanaman kita tu. Jadi dia akan stay dormant dekat dalam tanah tersebut dan mula membina kekuatan, mula membina askar dia. Dan kemudian bila kali kedua kita cabut pokok cili tu dan kita tanam cili lagi sekali juga dekat situ, ataupun daripada kumpulan, daripada family yang sama, masa tu barulah dia dah mula kuat untuk menyerang. Dia dah mula membina, dia dah ada askar dia sendiri, dia dah ada kekuatan dia sendiri, dan barulah dia mula menyerang. So that's why kadang-kadang bila kita banyak terjadi bila kita tanam sesuatu tanaman dalam pasu, kali pertama kita tanam, okey, cantik, elok, hasil banyak. Tapi bila kali kedua kita tanam lagi dekat dalam situ, dekat dalam pasu tu, tiba-tiba kita tak dapat hasil macam dulu, macam sebelum ni. Dia mula pokok menjadi rosak, dia tak mau hidup, dia tak subur. Kalau dia membesar pun, dia dah besar pun, dia tak mau keluar buah macam dulu. Inilah sebabnya, kerana dia dah mula diserang oleh perosak daripada dalam tanah. So jadi penyelesaiannya ialah bila kita dah cabut, contohnya tadi cili, kita dah cabut cili tadi tu, kita gantikan pula dengan tanaman daripada keluarga yang berbeza terus. Itulah caranya kita rotate. Inilah yang dinamakan crop rotation, yang selalu dibuat di kebun-kebun. Crop rotation dibuat di kebun, dia selalu diubah-ubah tanaman tersebut untuk mengelakkan inilah satu sebabnya, untuk mengelakkan serangan-serangga, dengan cara bagi perosak tu confuse. Dia tak tahu dia nak buat apa dah. Okey, so bila kita buat dekat pasu macam tu, kita tanam kali kedua tanaman daripada keluarga yang lain. Contohnya tadi kita dah cabut cili tadi tu. Sekarang kali untuk untuk seterusnya, kita tanamlah pula bendi, totally different, kumpulan keluarga lain. Ataupun kita tanamlah pula kacang dekat dalam pasu tu, kacang panjang ke, kacang buncis ke, kat dalam pasu tersebut. Jadi bila kita dah tanam semula, masa tu perosak tu dah mula ada kekuatan, dah mula ada askar dia sendiri, dia dah start nak menyerang. Baru dia nak serang akar pokok tersebut, dia dah confused. Dia kata, this is not what it was. Apa benda ni? Apa benda ni? Askar-askar dia sendiri confused. Apa dia ni? Ini bukan apa yang kita, ini bukan makanan kita ni. Ini bukan apa yang kita rancang. So jadi nak tak nak, dia sama ada pest tu semua akan hilang, mati sendiri, ataupun dia akan berubah ke tempat lain pula. So itulah caranya bila kita tahu family ni, kita confusekan perosak tersebut. Itulah caranya kita rotate tanaman, atau kita selang-selikan tanaman. Okay, itu nombor 1 dan nombor 2, control pest, control disease. Disease pun sama juga, dalam disease semua daripada penyakit daripada dalam tanah. Seperti juga tadi tu, dia membina, tapi bila kita rotate tumbuhan lain, tanaman lain, dia akan confuse, dia tak boleh nak buat apa.
Okay, so that is 1 and 2, control pest and control disease. Dan yang ketiga, kepentingannya untuk kita mengetahui, untuk kita manage nutrient ialah dengan ialah untuk manage nutrient, ya. Kepentingan kita untuk mengetahui plant family ni, ya. Okey. Itu manage nutrient. Okey, kerana salah satu lagi karakteristik plant family dekat dalam dunia horticulture ni ialah segala tanaman daripada keluarga yang sama, dia akan makan benda yang sama. Ya, tumbuhan makan ni bukan macam kita makan, kita ambil makanan makan, tapi makanan maksud saya di sini ialah nutrient. Okey, nutrient yang diambil daripada tanah. Okey, macam tadi tu, macam contoh senang cili lah. Cili ramai orang tanam. Cili, terung, tomato. Tiga-tiga ni daripada keluarga yang sama, dan maknanya tiga-tiga ini memerlukan nutrien yang sama. Ya, saya tak ingat, saya kena check balik. Kalau nak tahu lepas ni saya boleh mungkin saya boleh share dekat dalam notes nanti, ya. So tiga-tiga tumbuhan ni makronutrien dan juga trace element seperti yang saya cerita 2 hari sudah tu. Setiap tumbuhan memerlukan makronutrien, micronutrient and trace element. So bagi cili, bagi Solanaceae family, ada yang dia perlukan lebih, ada yang diperlukan kurang. Okey, saya tak ingat Solanaceae family apa dia, saya tak ingat. Nanti boleh, sorry, I akan check balik nanti, ya. Okay, so let's say lah, for example untuk kelas hari ni, let's say Solanaceae family ni memerlukan potasium yang tinggi. Contoh, I'm not sure, ini kena check balik, ya. Contohnya Solanaceae family memerlukan potasium yang tinggi. Jadi semua daripada kumpulan Solanaceae ni akan makan potasium yang tinggi. Jadi bila kita dah tanam satu first season, kita dah tanam Solanaceae family, second season tu kita cabut, kita jangan tanam. Bila kita tanam kumpulan yang lain pula, jadi tanah tu dia ada masa untuk replenish dia punya nutrient. Dia boleh replenish dia punya nutrient. Jadi itulah sebabnya, ni number 3 and number 4, no, manage nutrient, and finally untuk keep the soil fresh. Dia bagi tanah kita tu fresh. Jadi inilah caranya bila kita rotate tanaman, keluarga ni dia makan benda lain, dia makan nutrien lain dengan banyak, dan keluarga yang lagi satu dia makan nutrien lain pula dengan banyak. Jadi itulah caranya kita manage kita punya soil tu untuk sentiasa fresh. Jadi bila kita dah tanam Solanaceae family yang menggunakan potasium yang tinggi, kita dah habis, kita dah cabut, jadi kita tanam pula tanaman lain. Contohnya kita tanam kacang pula. Kacang memerlukan nitrogen yang tinggi. Jadi apabila sementara pokok kacang tadi menggunakan nitrogen dekat dalam tanah tu dia ada masa untuk recover, untuk proses kembali organic material yang kita tambah dekat dalam tanah tu, untuk replenish dia punya potasium tadi yang telah banyak digunakan oleh Solanaceae family tadi. So that is how kita manage kita punya nutrient. Jadi penggunaan baja dekat dalam tanah kita tu tak terlalu tinggi, kita boleh manage, dan sentiasa cara begini sentiasa menjadikan tanah kita tu fresh, sama ada dalam pasu ataupun atas kita punya planting bed. Jadi itulah caranya kita rotate tanaman, dan ataupun kita selang-selikan tanaman berdasarkan family dia. Inilah cara pertama, my first layer of defense against pest dan juga penyakit. Itulah caranya, itu my first layer. Jadi esok I akan sambung lagi on pest control ni, tapi esok I akan share pula cara-cara lain, natural way, untuk cara-cara natural yang lain yang saya gunakan sendiri dekat sini untuk control pest dan juga control disease, penyakit. Ya, jadi itu macam saya kata tadi, itu adalah first layer of defense tadi, family plant tadi. Jadi biasanya bila kita observe dan kita tanam mengikut plant family tadi tu, at least lebih kurang 50% of the threats tu berjaya dikurangkan. Kerana dia dah confused, dia dah tak tahu nak attack apa. Jadi
biasanya macam tu lah, 50% daripada threats tu akan dikurangkan. Tetapi bukannya 100%, of course bukan 100%, tapi akan ada juga yang terlepas juga, ada kan. Jadi ada seterusnya kita second layer of protection tu dengan cara-cara natural lain yang saya gunakan untuk control pest dan control disease. Ada banyak cara tu saya tak masukkan hari ni kerana ada banyak point-point dia tu sini yang mungkin akan dia akan jadi terlalu panjang lah session ni. Ni pun dah dekat nak setengah jam. Okay, so akhir sekali sebelum I nak share something, semalam kami dapat lawatan daripada wakil daripada inisiatif nampak terbalik, inisiatif biji benih komuniti, ya, inisiatif Rizab biji benih komuniti. Semalam saya dapat lawatan daripada wakil daripada inisiatif Rizab biji benih komuniti, Rizab benih komuniti, dan kita pun dapat plaque ni nombor 29 Wira Benih. So apa dia ni ya, Rizab benih komuniti ni? So mengikut kajian yang dilakukan ni di bawah apa dia ni, ini adalah satu pertubuhan NGO yang kumpulan ni yang juga di bawah forum kedaulatan makanan Malaysia, dan ia sebenarnya adalah satu inisiatif dengan NGO pertanian yang lain dan juga peminat kebun untuk menggalakkan amalan tradisi menyimpan, berkongsi dan juga menjual biji benih secara bebas dan beretika. So ini ada tulis kat sini, simpan, kongsi dan jual. Kerana mengikut jangkaannya ialah jika keadaan sekarang ini berterusan, tak berapa lama lagi semua biji benih, tanaman, sayuran, tak kira apa-apa pun, buah-buahan, semuanya akan dimonopoli oleh syarikat-syarikat besar, yang mana akan menyebabkan harga biji benih di pasaran semakin lama akan menjadi semakin tinggi. Benda ni dah terjadi untuk baja sintetik daripada dulu lagi dah naik harga, dah sentiasa naik, setiap tahun naik harga. That's why I memang tak suka, langsung lah biar baja sintetik ni. That's why I stop using sintetik. Baja ni dah 10 tahun lebih I tak sentuh langsung. Dia sentiasa benda tu naik sampai double, triple lah daripada I mula-mula kenal pertanian dulu dalam 12, 13, 14, 5 tahun dahulu. So benda ni mungkin akan terjadi dengan biji benih pula. Dia akan dimonopoli oleh syarikat-syarikat tertentu, yang mana benda tu akan jadi, dia akan meningkatkan harga, dia akan jadi mahal. Jadi bila dah jadi macam tu, aktiviti berkebun garden ni akan jadi aktiviti yang mahal. So jadi benda macam ni orang dah daripada pengalaman saya working dengan community garden seluruh Malaysia, banyak yang dah mula buat seed bank biji benih. Ya, community garden ni diorang dah mula simpan biji benih untuk kegunaan generasi yang akan datang, kegunaan sendiri dan kegunaan generasi yang akan datang. Jadi inilah inisiatif yang dibuat oleh Rizab biji benih komuniti ni, Rizab benih komuniti ni, yang mana kita akan kumpulan kita ni akan menyimpan biji benih. Macam wakil dia semalam datang ke tempat kami, dia buat inventory tanaman-tanaman apa yang ada dekat kebun tepi rumah kami ni. Dia ambil gambar, ambil inventory apa yang kita ada je untuk dimasukkan dekat dalam database yang database Rizab benih komuniti ni. Jadi di sini kita simpan dan jadi kita berkongsi dengan orang lain, dan kita jual juga hasil biji benih yang daripada petani sendiri. Saya seorang petani, lain-lain juga wira-wira benih yang lain juga adalah petani-petani juga. Jadi ini we are proud to be part of this good cause untuk meneruskan warisan petani. Ya, jadi dan untuk kita meneruskan usaha untuk kita berkebun sendiri di rumah, menghasilkan sendiri makanan kita sendiri. Ya, di samping itu menjimatkan belanja dapur kita. Jadi inilah inisiatif yang inilah benda yang saya perjuangkan daripada dulu lagi dengan kelas-kelas saya, dengan sharing-sharing saya sebegini. Dan alhamdulillah, dan I'm so proud to be part of this
part of this course. Jadi biji benih yang kita ada tu boleh boleh biji benih kami semuanya Heirloom Seeds, ya, biji benih warisan, boleh didapati dekat dalam kita punya Lazada atau Shopee store sini, ataupun boleh datang sini kalau nak exchange apa benda yang tuan-puan ada nak exchange dengan kita, insya-Allah kita boleh bertukar-tukar tumbuhan, tukar-tukar tanaman, tukar-tukar biji benih. Ya, memang selalu saya buat macam tu, memang selalu daripada dulu lagi saya buat macam tu. Benda-benda yang orang lain ada kita bertukar-tukar. Contohnya kalau saya ada terung pun, tak sebenarnya saya tak boleh ambil terung daripada orang lain, kerana terung dekat saya lain, terung kat orang lain tu lain. Ini semua untuk Heirloom Seed, biji benih warisan. Jadi itulah ya, alhamdulillah. So itu saja untuk hari ini. InsyaAllah esok kita sambung lagi berkenaan dengan cara-cara yang saya gunakan sendiri, cara-cara natural, cara-cara asli, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dekat rumah, ataupun kalau tak ada kat rumah pun benda-benda yang senang carilah, benda-benda yang senang cari untuk kita kontrol pest, untuk kita kontrol penyakit di kebun kita sendiri, kebun rumah kita sendiri. So terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti live saya hari ini. Saya doakan tuan-puan dan puan semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan selalu pemudahkan urusan dan rezeki. Tolong doakan saya dan keluarga sentiasa sihat agar dapat kami terus berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again tomorrow. Bye.